Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua dan selamat pagi kepada follower konsultan sihat. Saya ucapkan semoga sihat, sentiasa dan selamat bekerja kepada yang sedang bekerja, dan mungkin ada yang dah pencen kan. Saya ucapkan selamat menikmati kehidupan pada tahun 2021 ini. Saya sekarang live di Penang. Sekarang saya berada di Penang. Hari ini kita akan balik lah. Semalam saya dah sampai ke Penang. Hari ini akan balik ke Ipoh. Lepas tu hari Khamis saya start bekerja dari KL. Okey. Dan saya tengok ada ada follower baru, dan saya ucapkan juga salam perkenalan daripada saya. Saya Junaidi Syukri. Mungkin anda kali pertama menonton sesi live bersama saya. Moga page ni dapat manfaat. Saya harap sangat-sangat apa yang pihak konsultan sihat sajikan, anda dapat manfaat. Sedikit sebanyak anda tahu selok-belok berkaitan dengan pemakanan, berkaitan dengan nutrisi. Saya cuba juga cari idea dengan dapatkan feedback lebih ramai daripada follower, supaya saya dapat idea apa yang apa yang public, apa yang masyarakat nak tahu berkaitan dengan nutrisi. Sebab ramai lagi di luar sana, terutama yang bukan dari science streamers. Maksudnya dia bukan dari background science. Dia nak belajar, dia nak tahu berkaitan dengan pemakanan, berkaitan dengan nutrisi, apa sebenarnya nutrisi, apa pemakanan boleh buat pada tubuh badan kita untuk kekalkan kesihatan kita dan improve kesihatan kita. Sebenarnya banyak aspek nutrition ni, ada banyak cabang. Ada banyak cabang. Kalau macam saya nutrition ni, saya lebih specialize kepada topik berkaitan dengan functional foods. Kalau tanya saya, kepakaran saya, expertise saya adalah berkaitan dengan functional foods. Bila kita bercakap soal pemakanan, nutrition ni dia ada banyak cabang. Mula-mula kita cerita berkaitan dengan nutrien. Kita belajar dengan apa makronutrien, apa nutrien, apa karbohidrat, protein, lemak, vitamin, minerals. So ini basic. Lepas dah kita belajar basic, yang stage yang kedua kita panggil functional foods. Functional foods tu maksudnya makanan yang telah diolah sedikit supaya dia ada elemen therapeutics value. Dia ada elemen-elemen perubatan. Therapeutics value ni maksudnya dia ada nilai-nilai perubatan pada makanan tersebut setelah makanan tu diolah. Contohnya saya ambil macam ni. Susu kita panggil nutrition biasa saja, iaitu protein. Susu juga ada karbohidrat, susu juga dia ada vitamin dan mineral. Dia ada makro and mikronutrien susu. Tapi bila kita olah sikit susu melalui proses fermentation, iaitu proses penapaian, susu ni bila olah sikit melalui proses fermentation, dia jadi yogurt. Yogurt ni dia bukan nutrien lagi dah. Kita panggil dia functional foods. Dia ada elemen therapeutics value, kita panggil therapeutics value. Banyaklah dia punya, dia ada nilai-nilai perubatan yogurt. Jadi kalau yogurt ni, kalau kita nak perdalamkan lagi, mungkin daripada ni bidang biochemistry dengan bidang bioteknologi, kita jadikan yogurt tu bakteria dia, lactic acid bacteria dia, probiotik ni, kita lalu satu teknologi kita panggil PEG teknologi. PEG ni maksud dia probiotic encapsulation technology. Kita jadikan probiotik tu dalam bentuk powder. Yang ni dia dah masuk satu cabang lagi, kita panggil nutraceutical. Nutraceutical tu maksudnya combination nutrition dengan pharmaceutical. Ini memang nilai perubatan dia tinggi lagi. Daripada nutrition kita belajar,
dia jadi functional food. Daripada nutrition biasa dia jadi functional food. Daripada functional food dia jadi nutraceutical. Daripada nutraceutical ni dah ada satu lagi cabang kita panggil metabolomics. Ini saintis tengah kaji secara mendalam yang boleh ubah dia punya gene expression. Dia dah masuk topik genetik. Cabang nutrition sangat banyak. Daripada susu dia jadi yogurt dia jadi dalam bentuk powder. Lepas tu dia lagi cabang lagi. Sebab satu tahap nanti topik pemakanan ni, nutrition ni, orang dah ganti ya. Sebab banyak orang aware berkaitan dengan drugs, berkaitan dengan synthetic drugs daripada bahan kimia. Orang lebih cenderung kepada nilai-nilai organic, natural, herbal. Dia tak nak benda-benda sintetik ni. Ini saintis nutritionist tengah study secara mendalam. Kalau macam saya lebih fokus kepada probiotics, fermentation, functional foods. Ni saya masih level yang functional food, belum lagi nutraceutical. Masih dalam research, beberapa collaboration yang saya tengah buat. Total sekarang ni saya ada lebih kurang dalam 3 orang student yang saya co-supervise. Dia orang buat thesis, macam-macam lah dia buat kajian. Saya co-supervise, analyse dia punya data. Kita buat dalam bentuk publication dia punya hasil kajian tu. Saya bantu assist supervisor saya. So kita panggil co-supervise. Alright, hari ni pada hari ni saya nak jawab satu soalan yang saya pilih. Soalan ni saya rasa sangat penting dan sangat bagus untuk dijawab, merungkai soalan-soalan daripada orang awam berkaitan dengan madu. Sebab saya saya dapat soalan, tim saya send kat saya satu soalan. Dia tanya, betul ke madu kalau asli semut tak hurung? Anda pernah tak dengar soalan macam ni? Madu kalau asli semut tak hurung. Madu kalau dia asli, kalau letak dalam tak ais, dia tak jadi ketul-ketul. Kalau ketul-ketul itu dia mesti letak gula. Kalau semut hurung mesti madu tu tak asli. Ini adalah mitos. Berkaitan madu ni, ini adalah mitos. Okay? Sebenarnya bila kita cerita berkaitan dengan madu ni, anda tahu tak statistik madu ni dunia, kalau madu dia ada satu standard. Kita tengok kalau perubatan dia dinaungi oleh WHO, World Health Organization. Itu pada perubatan, ubat dan sebagainya. Kalau berkaitan dengan air, dia ada apa namanya? WQA, Water Quality Association, WQA. Kalau madu, dia ada satu pertubuhan khas, pantau kualiti madu, kita panggil Codex. Kalau anda pernah dengar ni, Codex. Codex ni satu pertubuhan yang pantau kualiti madu di dunia. Kajian ni berkaitan dengan madu. Dia boleh tengok standard madu tu macam mana, apa yang sepatutnya standard kualiti dia, kandungan HMF dia. HMF ni kandungan untuk kita test sama ada madu tersebut letak gula atau tak. Kita boleh test semua ujian makmal. Kita boleh tengok standard dia punya air, kuantiti air berapa banyak. Kita boleh tahu dia punya jumlah fructose, glucose balance atau tak. Semua kita tahu benda tu. Kandungan enzim dietase dia. Dalam madu dia ada banyak enzim. Tapi kalau kita nak tahu madu daripada lebah asli atau tak, kita kaji kandungan enzim dietase. Dietase ni adalah enzim yang dapat dari air liur lebah. Orang tak boleh tipu. Jadi kalau nak tahu madu tu asli atau tak boleh dibuat eksperimen kampung. Semut hurung atau tak, letak dalam atas kertas. Kalau dia jatuh, kalau dia serap, itu maksudnya tak asli. Tak, itu semua kampung punya eksperimen, tak valid. Tak boleh buat macam tu. Kena buat ujian makmal. Okey, jadi saya nak jawab soalan. Saya pilih soalan. Okey, dia tanya macam ni.
ada seorang follower ni, dia order madu, dia beli dari tim kami untuk pengetahuan anda, konsultan sihat, kita menjadi rakan niaga kepada supplier madu, yang mana madu tu saya sendiri test kualiti dia, saya sendiri study dia punya labeling, kita pergi kilang dia, saya sendiri pergi kilang, saya tengok cara dia proses, cara madu daripada bila dia tuai dari pokok tu, dia punya bekas tu, kita tengok daripada tuai yang pertama tu, kita tengok kaji satu kualiti. Lepas tu madu tu dihantar ke makmal UKM untuk test kandungan enzim yang saya cerita tadi, kandungan gula, HMF, enzim, heavy metals, toksikologi dia, semua saya test satu-satu. Jadi akak ni dia tanya, bila dia dapat madu yang tim kami hantar post ke rumah, dia tanya, dia kata bila saya buka tutup pada kali pertama, bila dia dapat botol madu tu, dia buka penutup pada kali pertama, ada bunyi kuat macam pop, bunyi pop sound terperanjat juga, sebab saya dah amalkan madu dari brand lain. Tak pernah pula ada buka bila kali pertama buka. Yang kedua, bila saya letak di luar, so maksud kali pertama buka, madu tu berbunyi pop, buka madu terus bunyi pop, ada letupan sikit. Yang kedua, dia kata bila saya letak di luar atas meja, ada semut-semut kecil datang, semut dah start hurung madu. Lepas tu yang ketiga, bila saya letak dalam fridge, tidak pakai dalam beberapa hari, madu tersebut keras, dia ada bentuk crystallize, dia jadi ada biji-biji halus. Biasanya madu yang dari jenama lain saya letak atas meja, tak ada pun semut hurung. Dan bila saya hidup pada pertama kali tu, macam bau fermented, macam bau penapaian, bau macam stingy tu macam bau tajam sikit. Minta pencerahan, takut madu tersebut tak asli. Okey, ini saya suka. Okey, soalan pertama, kalau madu tu betul-betul madu asli, betul-betul dari lebah liar, bukan lebah bela, lebah liar. Lebah liar biasanya tualang, madu tualang lebah liar. Kalau madu kelulut, dia bukan lebah liar, lebah dia tak liar. Kalau gigit pun tak berapa nak sakit. Madu tualang hati-hati. Kalau dia sengat kita kena pergi hospital, dia akan inject satu injection untuk venom punya injection, sengatan dia boleh membawa maut, dia boleh jadi bengkak muka. Itu madu tualang, madu lebah asli, lebah tualang. Jadi kalau lebah tu lebah liar, lebah liar, sebab apa? Buka botol madu, dia akan meletup. Dia secara naturalnya, kalau lebah liar, dia kaya dengan enzim. Bila kaya dengan enzim, dan madu tu kita nak tahu betul-betul asli, bila kita simpan lama-lama, bila botol tu, bila berlaku sedikit goncangan dan sedikit kena dengan haba, enzim tersebut bertindak balas dengan air yang ada dalam tu semua, maka dia akan proses fermentation akan berlaku, penapaian akan berlaku dan akan keluarkan gas. Sebab bila madu asli, kandungan prebiotik dia tinggi. Bila kandungan prebiotik dia tinggi, maka probiotik akan muncul. Prebiotik ni adalah makanan untuk probiotik, bakteria baik. Bila prebiotik dah ada, of course probiotik akan muncul dengan sendiri. Bila dia muncul dengan sendiri, bakteria probiotik akan muncul, dia akan keluarkan gas. Dia akan keluarkan gas. Gas ni lah bila kita goncang-goncang, katakan delivery, postage dari supplier ke customer, post akan bawa madu goncang-goncang, ada panas sikit, ada haba sikit. Bila kita buka botol tu, akan keluar berbuih dan akan memang akan bunyi meletup sikit. Sebab itu gas. Itulah petanda madu itu kaya dengan enzim daripada bunga-bunga hutan. Itu madu asli. Dan madu asli yang betul-betul lebah liar, susah nak dapat warna emas yang macam kita beli dekat
bubble bee apa kan? Kan bubble bee kan warna emas cantik madu dia. Kalau lebah liar, hutan, susah nak dapat warna cantik macam tu. Selalu dia warna-warna gelap sikit. Sebab floral dia, kandungan bunga-bunga dia bukan 4-5 jenis. Beribu spesies bunga lebah tualang tersebut, iaitu spesies Apis dorsata, lebah paling bahaya, paling sengat dia paling berbisa dalam dunia dan saiz dia paling besar dalam dunia ni. Lebah spesies Apis dorsata. Lebah ni dia tahu cari bunga-bunga hutan, pokok-pokok di hutan yang berkualiti. Dia akan cari lebih kurang beribu spesies, dia akan cari, dia kumpul. Jadi bila gabungan multifloral, bunga-bunga yang banyak, maka akan kaya dengan enzim. Jadi bila berlaku goncangan pada botol madu tersebut, memang akan meletup. Dia akan bunyi pop sikit sebab tekanan. Ada berlaku tekanan. Tekanan dalam tu tinggi, dia akan keluarkan ni. Kalau botol kaca dia akan meletup. Kalau botol plastik dia akan kembung. Macam tu. Itu jawapan yang pertama. Jawapan pada soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bila dia letak pada atas meja, semut-semut kecil akan datang. Kena ingat madu itu memang makanan semut. Madu itu memang makanan semut. Dalam madu dia ada natural karbohidrat, natural gula, natural sugar, iaitu fructose, glucose. Fructose, glucose memang makanan semut. Kalau semut tak hurung madu tu, itu something wrong somewhere. Kalau semut tak hurung madu, itu bukan madu asli. Maksudnya madu tu dah diletak chemical preservative, bahan pengawet. Yang kedua, dia letak antibiotik untuk tahan lama. Maka semut takkan hurung. Sama juga macam buah dan sayur. Kalau kita pergi pasar, pergi market, shopping mall apa, kita beli sayur. Kalau sayur tu ulat pun tak makan, cantik semua, maka sayur tu pasti disembur racun herbicide dan pesticide. Banyak mana makin banyak racun disembur, makin kerap racun disembur, makin susah ulat nak makan. Sama kita pergi pasar, kalau kita beli sawi, lubang-lubang dia punya daun, itu maksudnya sawi tersebut tak disembur racun. Dia natural, friendly, insect friendly, bukan insect friendly, dia masih friendly pada inilah ulat-ulat semua lah. Ulat-ulat sebab memang makanan dia. Ni nak kata apa, itu memang makanan dia. Kalau padi tersebut belalang pun masih hinggap, masih makan, that's normal. Padi tu tak disembur racun. Kalau padi tu belalang pun tak sanggup nak makan dia, tikus pun tak nak makan dia, serangga-serangga lain pun tak hinggap dia, maka padi tu dia sembur racun. Kalau madu tu semut pun tak hurung, maksudnya something wrong. Kita digembar-gemburkan, kan? Kita kata, oh, madu yang asli semut takkan hurung. No, itu maksudnya dia letak bahan preservatif, bahan pengawet, dia letak antibiotics. Mana boleh semut tak hurung? Gula-gula pun, gula-gula kita makan tu pun semut hurung. Memang manis, memang makanan dia. Kalau semut tak hurung, something wrong somewhere. Kebanyakan madu yang tuan-tuan beli dari tanah Arab contohnya, kebanyakannya kebanyakan majoriti 80 ke 90% datang daripada China. Pernah tak anda pergi tanah Arab, pergi Mekah ke Madinah, anda melawat ladang madu? Mana ladang madu dia? Sebab itulah bila kita nak tahu dia punya madu asli atau tak, kita kena, kalau boleh dapatkan daripada supplier tu mana dia punya, bukan saja kilang, kita nak tahu macam mana dia production dia, macam mana dia tuai madu tersebut, mana pokok dia, mana sarang dia. Bukan dia ambil sekadar sarang macam tu saja. Sekarang ni China dapat buat sarang sintetik. Sarang madu tu sintetik, tapi tak boleh makan, bahaya. Wax dia terlalu tinggi berbanding yang asli.
statistik daripada Codex, organisation yang mengawal kualiti madu dunia. 80% madu yang berada di pasaran hari ini madu yang dah dicampur dengan gula. Dah bukan asli. Kalau keaslian pun mungkin 30% ke 40%. Sebab itulah madu kalau kita pergi kat shopping mall, kita goncang-goncang macam mana, dia takkan ada efek. Tak ada meletup, tak ada keluarkan gas. Tapi kalau dia dah start keluarkan gas, meletup, berbuih, itu maksudnya enzim dietase, enzim daripada ileum lebah tu sangat tinggi. Semut memang pasti hurung sebab memang makanan dia, memang dia suka benda-benda yang natural. Sama juga dengan air. Contohnya anda nak tengok air tu kandungan klorin dia tinggi, kandungan heavy metals dia tinggi atau tak. Anda pergi ambil air, anda letak tengok semut hurung atau tak, ataupun kucing nak minum atau tak. Sebab itulah anda tengok bila lepas hujan dah berhenti, kucing akan pergi dekat lompat-lompat air, dia akan jilat. Sebab apa? Air hujan tak ada klorin, air hujan tak ada heavy metals. Sama juga dengan ikan. Ikan kalau kita letak ikan dalam akuarium, air tu first kali sebelum nak letak ikan, kita kena dechlorinated dulu air tu. Air tu kena hilang, nyahkan klorin. Caranya, tadah air, kalau kita tak ada ubat anti klorin, kita tak ada air, tinggal semalaman. Jadi klorin dalam air tu akan dechlorinated. So dia akan naik bersama haba, evaporate. Dia jadi udara lah, dia jadi gas. So ini kita panggil proses dechlorination process, natural dechlorination, untuk dechlorinated kan air tersebut. Kalau kita letak air pipe terus letak ikan boleh mati. Kalau tambah ikan yang sensitif, dia boleh dapat, dia ria bau dia dapat rasa klorin, heavy metals yang banyak. Sebab itulah waktu saya buat master dulu, saya buat kajian berkaitan reproduktif, pembiakan, specialized pembiakan ikan. Ada certain ikan, kita nak tahu kualiti air tersebut okey atau tak. Kita kalau chemistry, kimia, dia ambil sampel air. Kalau orang belajar biologi, dia tak perlu ambil sampel air. Dia tengok saja spesies ikan apa yang ada dalam air tersebut. Kalau sungai tersebut ada ikan kelah contohnya, so kita dah tahu, orang biologi, saya biologi, degree saya ekologi dan biodiversity, memang kita belajar berkaitan dengan ikan. Kita nak tengok kualiti air sungai tersebut, kita tak perlu nak ambil sampel air, buat test mamal, tak perlu. Kita tengok je spesies ikan apa ada kat sini. Kalau ikan kelah ada, so kita dah tahu air tu air deras. Kalau tak deras kat situ, dari muara dia pasti deras. Dan air tu sejuk dan kualiti dia sangat bagus, ikan kelah akan ada kat situ. Kalau ikan keli ada kat situ, ikan talapia ada kat situ, ikan talapia lah, ikan keli contohnya, ikan keli ke ikan haruan, maksudnya air tu kualiti dia rendah. Sebab ikan keli, ikan haruan ni, dia boleh bertahan pada heavy metals yang tinggi sikit. So dia boleh tahan, walaupun air tu tak berapa nak bersih sangat, dia boleh tahan. So maksudnya kualiti air tu rendah. So itu kalau ikan. Sama juga kalau kita nak test rumpai laut pun kita tengok. Kalau contohnya rumpai laut yang jenis warna hijau, kita panggil apa spesies dia, yang anggur spesies, yang macam rumpai laut anggur tu, anggur laut tu, kualiti air biasanya tinggi. Kalau dia ada rumpai laut yang jenis Spadina spesies warna coklat, biasanya heavy metals dia agak tinggi, dan current kat situ, arus dia deras. Itu biasanya dekat Pulau Tioman, arus dia deras. Spesies Spadina ada kat situ, kita panggil Spadina spesies. Itu degree saya belajar dulu. Jadi orang biologi, dia tak kaji air, dia tak kaji benda tu, dia kaji, dia tengok hidupan apa yang ada kat situ.
Dia tengok hidupan, dia tengok spesies ikan, dia tengok spesies rumpai laut. Okey, dia dah tahu dah kualiti air kat situ. Jadi kita nak kaitkan dengan madu tadi, nak tengok madu atau tak, tengok binatang apa yang sanggup makan madu tu. Kalau dia pun sanggup, maknanya kau boleh makan. Kalau dia pun tak sanggup, semut pun tak nak hurung, kita nak makan. Sebab binatang sensori dia ni tinggi. Dia boleh tahu ada racun ke tak, ada, especially kucing. Makanan, kalau kucing pun tak nak makan, janganlah makan. Kalau kucing pun nak makan berselera lagi, tu kita pun boleh makan juga. Jadi itu antara karakter. Jadi tak betul kalau kata madu asli, semut tak hurung. Madu tak asli, tiruanlah semut tak hurung. Sebab ada antibiotics. Kalau dah export, kita kalau dah import kan, banyak letak antibiotik untuk tahan. Itu yang kedua. Soalan yang ketiga, kenapa saya letak madu dalam fridge, dia ada macam bertukar jadi gula? Sifat madu, kalau dalam dia ada air, kalau dia ada air, maka madu tu secara naturally dia akan crystallize. Dia akan berbentuk hablur. Crystallization process akan terbentuk bentuk hablur. Itu natural. Madu cair atau pekat bukan indikator kata madu tu asli atau tak. Oh, ni kalau pekat, ini dia letak gula. Ni kalau cair, ni ada asli. Tak. Dia ikut musim apa yang dituai. Kalau madu tu madu hutan, kalau dituai pada musim hujan, maka madu tu akan cair sikit. Dia ikut musim lah. Kalau dia pekat sikit, mungkin dituai pada musim yang tak hujan. Mungkin kemarau contohnya. Pekatlah sikit. Kalau madu tu berada, kita ambil, ini saya fokus pada madu tualang. Madu tualang. Kalau dia ambil, dituai pada pokok di hutan tanah tinggi. Pokok tu tinggi dekat tanah tinggi, atas bukit pokok tu. So pokok tu dapat cahaya matahari direct, tak terlindung. Maka madu tu sedikit cerah. Kalau pokok tu madu tersebut dituai pada hutan tanah rendah, maksudnya pokok tu berada di hutan tanah rendah. So di lindung atas tu dia ada pokok-pokok yang lain, lindung daripada terkena sinaran pancaran cahaya matahari. Maka madu tu sedikit warna gelap. Ini common sense. Jadi warna bukan indikator madu tu asli atau tak. Cair atau pekat bukan indikator asli atau tak. Itu yang ketiga. Lepas tu dia tanya lagi, bila saya hidu pada kali pertama macam bau fermented. Madu dia tak ada expiry date. Kalau madu tu asli, tak ada expiry date. Sebab apa dia nak expiry date? Sebab keadaan dia very low water content. Kandungan air dia sangat rendah. Madu kandungan air sangat rendah sebab dia pekat kan. Dia ada fructose, glucose, semua ada dalam tu. Enzim, so dia pekat. Bila pekat, environment yang ada dalam madu tersebut tak sesuai untuk pathogenic bakteria membiak. So dia tak sesuai dengan pathogenic bakteria. Environment dia tak sesuai. Sebab concentration, water concentration dia terlalu rendah. Bila water concentration terlalu rendah, kan, air kurang, maka environment itu tak sesuai untuk pembiakan bakteria. Okay? Jadi disebabkan dalam madu dia ada elemen prebiotics. Prebiotics ni biasanya gula lah, oligosaccharide. Ini adalah unsur-unsur prebiotik, iaitu makanan bagi bakteria baik. Bila ada saja prebiotik dalam tu, maka probiotik akan muncul dengan sendiri. Sebab dia akan makan, dia akan ferment. Dia akan tapaikan prebiotik tersebut. Lama-lama dia akan keluarkan asid laktik. Asid laktik yang menyebabkan madu tu akan rasa sedikit masam. Lagi disimpan, lagi gelap warnanya. Lama disimpan, lagi masam rasa dia. Itu maksudnya bakteria probiotik tersebut dah buat fermentation, dah akan keluarkan asid laktik yang menjadikan madu tersebut rasa masam sedikit.
Ini kita panggil lactic acid bacteria. So maksud bagus tak? Bagus. Lagi disimpan lama, lagi bagus sebenarnya. Fermentation dah tinggi, dah dilakukan. Jadi bila kita makan, fermentation tinggi, enzim dia tinggi. Maksudnya madu tersebut dah pre-digested, dah diperacerna. Jadi bila kita masuk makan, penyerapan menjadi lebih tinggi, nutrien akan tinggi. Ini kita kategorikan sebagai functional food. Sebab itulah madu dia bukan kategori nutrien lagi, dia kategori functional foods. Sebab itulah bagus amalkan madu, dengan syarat madu tu madu asli. Okey, soalan yang itu okey. Lepas tu dia ada tanya lagi. So memang akan ada bunyi pop sound dia bagi kali pertama buka botol. Sebab bila saya tanya dengan kawan-kawan lain, tak ada pula experience macam tu. Sebelum ni saya makan Manuka. Okey, madu ni dia ada dua jenis. Okey, satu kita panggil madu unifloral honey. Kedua kita panggil, kategori kedua kita panggil multifloral honey. Unifloral honey itu maksudnya madu tu datang daripada bunga satu spesies saja. Contohnya apa? Madu kelulut, madu manuka. Manuka dan kelulut datang daripada pokok kelulut lah. Manuka datang daripada pokok manuka, New Zealand, daripada New Zealand. Madu kelulut dengan madu manuka ni datang daripada, ini kita panggil unifloral honey, madu daripada satu bunga sahaja. Madu tualang kita panggil multifloral honey. Multifloral honey maksudnya dia datang daripada beribu spesies. Macam mana dia boleh datang daripada beribu spesies bunga? Dia bergantung pada lebah lah. Lebah tu buat apa? Sebab tu kita nak tengok madu, kita tengok pada madu tu madu lebah apa. Memanglah madu lebah, tapi lebah apa kita nak tahu? Lebah kelulut ke? Lebah banyak spesies. Semua lebah dia buat madu. Semua lebah makanan dia memang dia cari madu. Dia pandai buat madu. Jadi kalau lebah kelulut, dia memang makanan dia, memang dia duduk, dia ni jenis raja lebah. Dia garang, dia sengat paling bahaya. Maka raja akan bina sarang di tempat yang paling tinggi, nak elak daripada musuh. Bila dia buat di tempat yang paling tinggi, dia tahu jenis bunga mana dia nak ambil. Very high quality dia akan cari. So dia akan cari banyak, beribu. Kat hutan tu beribu spesies bunga. Dia akan ambil. Jadilah madu. Jadi mana yang lebih baik? Dia tak ada istilah lebih baik atau tak. Unifloral, madu kelulut, khasiat dia khasiat madu kelulut lah. Madu manuka, khasiat dia madu manuka lah. Madu tualang, khasiat dia madu tualang lah. Anda tak boleh compare mana baik. Kita makan apple ke kita makan pisang? Pisang lah. Apple lah. Mana yang lebih baik? BMW ke Mercedes? BMW lah. Mercedes lah. Dia tak boleh compare. Dia bukan umpama compare Mercedes dengan Proton. Itu kita boleh compare. Mana lebih baik kita boleh bagi tahu. Mana lebih baik, mana lebih berkualiti. Tapi kalau nak compare BMW Mercedes, kita tak boleh compare. Sebab dia ada stage dia. Pisang dengan apple, mana lebih baik? Kita tak boleh compare. Pisang dia ada benefit dia. Kita tak boleh kata makan pisang lebih baik daripada makan apple. Makan apple hijau lebih baik daripada makan apple merah. Tak betul. Ini salah statement. Kalau ada nutritionist yang cakap macam ni, dia tak belajar sebenarnya. Mana boleh kata madu apple hijau lebih baik daripada apple merah? Tak betul. Apple merah dia ada pektin, dia ada lycopene, lain pula different dia. Apple hijau dia lebih tinggi asid malic. Asid malic ni adalah organic acid. Sebab tu dia rasa masam. Asid malic ni dia ada khasiat dia tersendiri. Bagus dibuat kalau kita buat cuka apple, kita ambil apple hijau, lebih baik sebab kandungan asid malic dia tinggi. Organic acid dia tinggi berbanding apple merah. Tapi apple merah kita nak pektin. Pektin ni adalah fiber. Pektin ni adalah antioksidan juga. Dan dia ada lycopene, dia ada pigment merah. Anggur hitam dengan anggur merah, mana yang lebih baik? Mana boleh compare anggur hitam
kandungan resveratrol, apa namanya ya Allah, saya lupa. Resveratrol, selalu terlupa, tak pandai nak sebut. Antioksidan ni tinggi as dia lah. Merah lain pula, hijau lain pula. So kita tak boleh compare. Jadi anda nak apa sebenarnya? Kalau macam madu, kalau anda nak madu khasiat, saya nak madu tu khasiat daripada banyak beribu jenis bunga, ambil lah tualang. Oh, saya nak khasiat madu pada satu bunga saja, saya tak nak banyak-banyak bunga, saya nak satu bunga saja, ambil lah manuka, ambil lah apa namanya, kelulut. So lain dia punya ni, lain dia punya species. So itu saya dah jawab. Manuka is manuka. Tapi kalau kita belajar Tibbun Nabawi, kalau anda pernah belajar kitab Tibbun Nabawi, ini adalah salah satu kitab yang ditulis oleh ulama, kitab nutrition. Tibbun Nabawi, iaitu perubatan Nabi. Memang ada dicerita berkaitan dengan madu. Dalam kitab Tibbun Nabawi, saya dulu berkesempatan belajar kitab-kitab ni waktu zaman saya masuk pondok dulu. Saya dulu lepas SPM, orang bekerja, sementara nak tunggu tawaran masuk asasi dulu, orang bekerja. Saya tak kerja, saya terus masuk pondok. Lepas tu dah dapat tawaran asasi, saya masuk Asasi Science Foundation 1 tahun. Sementara nak tunggu degree, orang kerja, saya masuk pondok balik, belajar balik. Sementara nak graduate, dah habis degree, sementara nak graduate tu, orang bekerja, saya buat resume, saya masuk pondok balik. Lepas tu terus sambung master. Itulah kehidupan saya dulu. Jadi berpeluang belajar kitab-kitab agama ni. Jadi dalam kitab Tibbun Nabawi memang dia ada sebut asal jabal. Asal tu madu, jabal tu adalah gunung, bukit, jabal. Dalam kitab Tibbun Nabawi dia kata nak makan madu, ambillah asal jabal, madu daripada gunung. Kelulut daripada gunung atau tak? Manuka daripada gunung atau tak? Maksudnya bukan. Kalau bukan dia kata manuka tak baik, kelulut tak baik. Kalau kita nak betul-betul follow apa yang Nabi ajar, cari madu datang pada tanah-tanah tinggi. Okey, itu satu. Lepas tu lagi satu, apa scientific, the science behind apa yang Nabi sebut. Nabi tak adalah hurai enzim panjang lebar, dia tak sebut pun. Tapi kita orang sains, kita faham kenapa daripada gunung. Pertama, kalau madu tu dituai daripada pokok-pokok daripada gunung, maka dia jauh dari pollution, air pollution. Jauh daripada asap-asap kenderaan. Dalam asap kenderaan ada heavy metals. Ada lead, plumbum, lead. Ada heavy metals yang lain. Jadi air pollution, pencemaran udara yang ada dalam udara tersebut, bila terkena pada sarang madu, maka sedikit sebanyak akan memberi kesan kandungan toksikologi, kandungan heavy metals yang ada dalam madu. Sebab itulah, macam mana kita nak tahu? Ini kena ujian makmal. Sebab tu tak valid guna eksperimen kampung. Sebab itulah madu saya ambil, bawa ujian makmal, baru saya boleh recommend pada orang. Kalau tiba-tiba sumber entah mana-mana, saya pun tak berani nak claim macam-macam. Bila dah tahu test benda tu, baru kita tahu ini proven. Sebab itulah siapa yang pernah beli madu daripada tim kami, the taste is totally different. Rasa dia anda boleh beza, sangat berbeza rasa dia dengan madu yang ada dekat pasaran. Dia punya stingy, dia rasa macam tajam, dia rasa, dia ada rasa sedikit tajam. Itu datang daripada, itu disebabkan enzim diastase, datang daripada air liur lebah tu. Rasa dia lain. Dia rasa macam stingy, dia tajam sikit. Jadi kalau ikut Tibbun Nabawi, memang kata asal jabal. Itu yang pertama. Yang kedua, Nabi dia ada ajar dalam kitab Tibbun Nabawi tu, ulama ada himpunan daripada kata-kata Nabi, hadis Nabi semua tu. Dia ada kata kalau kita nak berubat, kita nak jadikan madu tu sebagai penawar contohnya, kita nak jadikan madu tu penawar kita, maka di mana turunnya penyakit, di situlah ada penawarnya. Ini Nabi kata macam tu. Di mana ada di mana
kamu dapat penyakit, di sekitar itulah ada penawarnya. Itu mafhum yang saya petik kan. Apa bahasa Arabnya itu anda tanyalah ustaz, saya bukan ahli dia. Kalau kita dapat, contohnya, kalau kita dapat penyakit selsema ataupun apa-apa penyakit kita dapat dari New Zealand, jadi kita nak rawat, nak ubati kita punya penyakit ni, selsema, flu, kita dapat flu dari New Zealand, disebabkan kita melancur kat New Zealand, kita dapat flu dekat situ. Jadi kita nak rawat guna madu, maka belilah madu di New Zealand, sebab penyakit tu kita dapat di sana. Jadi penawar dia ada dekat sekeliling. Jadi madu apa yang dekat New Zealand? Belilah madu Manuka. Kalau penyakit tu kita bawa daripada New Zealand, dapat pada New Zealand, janganlah makan madu tualang. Bukan kata tak bagus, khasiat dapat, tapi kalau kita nak ikut apa yang dalam kitab Tibun Nabawi tu, perubatan Nabi tu, penawar dia ada dekat penyakit yang kamu dapat. Penyakit dapat daripada New Zealand, carilah. Penawar pun ada dekat New Zealand juga. Cari sekitar tu. Itu mana? Madu Manuka. Kalau kita dapat dekat tanah Arab contohnya, kita pergi Mekah, Madinah contoh, tanah-tanah Arab ni, kita dapat batuk dekat sana. Kan biasa kan, pergi umrah dapat batuk lah, sesema, demam lah kan. Jadi kita nak berubat dengan madu tu, kan? So berkat Nabi cakap tu, kita nak ikut. So kita nak cari madu. Janganlah tunggu dekat Malaysia baru balik, baru pergi tegi-tegi cari madu. Pergilah dekat sana tu, cari. Tapi make sure asli Tanah Arab tu cari madu. Tak kisahlah madu Yaman ke, madu apa, madu seed ke apa benda, dekat Tanah Arab lah, kat situ lah. Tapi kalau kita dapat penyakit kat Malaysia, kenapa nak pergi cari Manuka? Kenapa nak cari madu Yaman ke apa? Carilah madu kat Malaysia, madu Nusantara, yang climate dia sama. Daripada mana? Indonesia, climate sama. Indonesia, Thailand, Brunei, Malaysia, environment dia sama. Yang saya kata environment, bukan kalau duduk kat Perak cari madu kat Perak saja, kat Selangor tak ada environment. Climate dia sama, cuaca dia sama. Singapore, Thailand, Brunei, Indonesia, Vietnam, cari madu-madu yang environment dia samalah. Tak kisahlah anda nak beli dari negara mana pun tak kisah. Jadi kalau anda dapat madu, anda dapat sakit dekat cuaca kat situ, carilah penawar dia pun dekat negara cuaca macam tu juga. So kita apa? Kalau kita dapat selsema kat sini, kalau kita nak rawat guna madu, tualang, kelulut, itulah. Itu nama dia Tibbun Nabawi. Jadi memanglah lain. Kelulut rasa dia lain, Manuka rasa, saya pernah makan Manuka, saya pernah makan kelulut, saya pernah makan tualang, memang kita amalkan lah. Tapi kita tak boleh tengok originality dia, keaslian dia berdasarkan kita buat eksperimen kampung. Tolonglah jangan buat apa statement-statement macam tu. Madu ini biasanya datang pada ustaz. Madu kalau letak ni semua takkan hurung. Dalil dia mana? Apa hujah dia? You nak cakap sains ke apa? Agama pun tak, sains pun tak. Agama mana? Apa dia punya cabang? Apa dalil daripada agama kata madu tak boleh hurung, madu asli semua tak hurung? Hujah dia apa? Sandaran dia apa? Apa fakta dia? Ada hadis ke? Ada kitab ke rujuk? Itu agama pula. Kalau sains pula, what's the science behind? Apa sains punya behind? Kenapa madu ni? Sains pun dah kalah, dah boleh patah hujah tu. Kenapa? Saya duk fikir kenapa semua tak hurung madu? Mana boleh semua tak hurung madu? Itu dah memang makanan dia. Kenapa kenapa ulat tak makan sayur? Ni memang dah makanan dia. Kalau dia tak makan tu lah kita kena tahu kenapa dia tak makan. Kenapa tikus tak makan beras aku? Maksudnya something wrong. Bukan kata ini kalau beras ni berkualiti tinggi, tikus tak akan makan. Tikus lah nak makan beras berkualiti tinggi sebab dia tahu kualiti dia tinggi. Itu berkaitan madu yang saya nak jawab hari ini. Alright? Sebab dah banyak kali bila kita hantar madu, tiba-tiba madu tu meletup. Semua takut. Dia bukan meletup, dia
buka buih keluar. Saya pernah buat demonstration. Ada seorang pesakit kanser ni dekat Keramat dia kanser. Lepas tu dia kata nak makan apa, nak makan suplemen apa. Saya kata suplemen ni sangat sensitif. Kalau tak kena cari kualiti, maka bahaya untuk pesakit kanser. Dan kalau nak beli suplemen ni, kualiti pula, harga dia tinggi. Saya kata baik makan benda yang harga dia rendah tapi value dia tinggi, benda yang normal. Sebab kalau suplemen, saya nak kena check kualiti apa dia punya clinical, saya nak kena baca report dia. Sebab ramai contoh yang pesakit kanser, dia panggil saya, dia tengok dia suruh tengok betul tak suplemen yang dia beli. Proses nak tahu benda tu bagus atau tak, saya nak kena check clinical report dia, labeling dia. Saya nak kena tahu proses kilang dia dekat mana, sebab kita nak tengok JMP ada tak, good manufacturing practice dia ada tak daripada kilang tu, ataupun buat dekat rumah sendiri je suplemen tu. So sangat renyah. Jadi leceh kalau kita nak advice macam tu. Jadi saya kata baik makan madu saja. Madu dah tentu apa namanya, satu sunnah kan. Satu lagi enzim dia tinggi. Enzim sangat tinggi, antioksidan sangat tinggi, antibacterial activity properties ada, antiviral properties ada pada madu. Jurnal pun memang dah banyak, terlalu banyak jurnal, academic journal yang kita boleh rujuk. Baik madu saja, saya kata macam tu. Lepas tu kata nak cari mana. Lepas tu saya kata okay, tak apa, saya tolong belikan. Saya bawa dekat dia, saya kata ambil besen. Dia kata kenapa nak besen, nak kena tuang madu dalam ni? Saya kata tak, tengok saja. Ambil besen, botol tu saya buka keluar buih. So madu tu tumpah dalam besen lah. So bila dah tumpah tu kita reda, so dia akan berbuih So bila dah reda sikit baru saya suruh dia tuang balik lah dalam botol tu. Simpan. Lepas tu dia terkejut. Kali pertama dia tengok madu macam tu. Lepas tu bila rasa very different, dia kata. Saya kata inilah rasa asli madu betul. Sebab susah. Kita nak tahu madu original. Satu, of course lah kena tengok ada buat ujian kualiti atau tak. Kita boleh tengok pada labeling pun kita dah tahu. Yang kedua, kalau paling bagus, paling convincing, paling meyakinkan, kita kena tengok ada tak documentation dia, cara tuai dia, documentation. Sebab saya tahu berkaitan dengan documentation, bila saya nak tahu supplier madu tu okey atau tak, of course lah saya punya peranan sebagai saintis, saya nak kena tahu documentation dia. Kau tuai dekat hutan mana ni sebenarnya? Kalau tuai dekat hutan Malaysia tak boleh bekalkan madu terlalu banyak. At certain point, at certain time, madu tu dah tak boleh nak tuai lagi, dah habis dah. Sebab hutan Malaysia tak boleh nak tampung. Bukan hutan Malaysia tak boleh nak tampung, sebab penuai madu bukan senang nak masuk hutan sebarangan. Contohnya kita ambil hutan Royal Belum, hutan negara, mana boleh tiba-tiba datang nak pergi ambil madu. Kena satu license. Nak masuk tu pun kena permit. Lepas tu kita nak turunkan madu dengan banyak. Lepas tu kita nak jual, profit, nak buat profit, mana boleh. Sedangkan ikan kelah dekat sanctuary kelah tu pun kita tak boleh ambil. Orang asli boleh ambil, sebab itu memang habitat, tempat tinggal orang asli, memang makanan dia. Kita pergi, saya camping dekat hutan simpan negara, hutan simpan Endau Rompin waktu universiti dulu. Kita tengah mandi, kelah berhimpun dekat kita, banyak kelah. Saya kata boleh tak tangkap ni, saya nak panggang satu ataupun nak goreng. Kata tak boleh, tapi boleh minta, boleh upah orang asli tolong tangkap. Kita sini tak boleh, nanti kita pula kena tangkap. Sebab kita orang luar. Orang asli boleh, sebab dia memang makanan dia, dia tak perlu permit. Kita perlu permit. Nak ambil apa, nak buru binatang pun tak boleh, sebab kita orang luar. Tu saya upah lah orang asli, saya bagi dia RM10. Dia tolong tangkap ikan kelah. Kelah apa yang saya tak ingat, tapi kelah tu mahal lah. Kalau jual dalam beribu balik siang, saya tak siang sisik siang dalam diisi perut. Lepas tu kita goreng. Sisik dia rasa macam keropok. First time saya rasa ikan sesedap itu.
punya ikan kelas sangat sedap tapi kita tak boleh ambil. Jadi kalau dia kata madu diambil tuai dekat hutan Malaysia ni, dia kata ambil hutan kat Malaysia. Hutan kat Malaysia kalau nak tuai madu, satu kena permit, satu lagi paling banyak pun dia boleh dapat berapa kilo saja, takkan sampai 1 tan 2 tan. 1 tan 2 tan nak kena ambil pokok tu. Kalau hutan pokok tualang berapa batang pokok kena ambil. Tim dia berapa ramai, kita nak kena check tim. Sebab tu lah bila saya dapat supplier, sebab saya kenal supplier ni, kawan baik saya dulu zaman universiti dulu. Dia belajar dental, dia belajar dentistry lah, pergigian dekat Indonesia dulu, dan dia kahwin dengan orang Indonesia, orang kampung Indonesia. Jadi bapa mentua dia ni orang kampung, memang terdedah dengan hutan. Jadi dia kata ni pokok-pokok ni ada pokok-pokok tualang. Jadi pokok tualang dekat hutan Medan Indonesia ni, dia caveat siap-siap. Dia bagi tahu orang kampung, saya caveat kan, saya bayar siap-siap, tak boleh orang lain ambil. So dia caveat kan pokok-pokok tualang. So total dia ada lebih kurang 6,000 lebih batang pokok tualang. Lepas tu saya kata buat documentation. Setiap kali stok sampai kita nak tuai tu, buat video, turun naik harvest madu tu macam mana, barulah convince kan asli kita. Ambil video turun. Dan madu, kalau anda orang yang naturalist, anda yang orang environmental, anda takkan guna asap. Ini cara salah. Kita nak ambil pokok, kita nak ambil madu, nak tuai kat atas pokok tu, kita asapkan dia. Itu terdedah dengan heavy metal. Madu tu dah terdedah dengan heavy metals. Pencemaran daripada asap tu, asap pembakaran, tak boleh. Jadi supplier yang saya dapat ni, kawan saya ni, tim dia tak ambil guna asap. Dia pakai baju khas. Jadi bila pakai baju khas, lebah takkan gigit. So ambil madu senang. Lepas tu nak potong sarang tu, dia tak boleh potong keseluruhan. Itu anda kejam, anda dah rosakkan sarang madu. Dia ada tinggal, dia sarang dia berbentuk ni, dia ada di hujung dia ada kepala dia, itu tempat propolis. Tempat di mana queen lebah duduk. Kalau hilang semua sarang tu, kita ambil tarah, next madu dah tak buat dah sarang kat situ, habis lah. Itu kejam namanya, pentingkan diri sendiri. So dia tak buang keseluruhan, dia tinggalkan properly supaya queen lebah tu dia dapat buat lagi madu bila sarang dia dah habis. So kita tarah bahagian belakang saja. Ibu dia tu kita simpan, mana boleh buang. Itu kejam, itu pentingkan diri sendiri. Buang, kita ambil madu kat bawah dia. Yang queen dia tu janganlah ambil. Of course lah, kalau kita ambil, harga dia mahal. Yang kata apa, saya pun tak pasti apa dia punya perkataan tu. So benda tu kita tak buang, kita ambil madu saja, sebab kita nak madu saja. So sarang tu kita ambil. So dalam beberapa bulan dia buat balik sarang. Itu kita panggil environmentalist, environmental friendly. Kita nak masuk hutan pun, jangan ditebang pokok-pokok kat bawah dia tu. Belukar tak. Dia ada kenderaan khas. Kenderaan dia, tayar dia dibuat daripada kayu. Kita kena kayuh. Ada satu kenderaan, tayar dia berkayu. Sebab kita tak nak rosak. Barulah benda tu dia jadi environmental friendly. Kita nak ambil madu, kan? Pada masa sama kita tak nak rosakkan alam. Ini baru betul. Barulah madu tu berterusan, stok tak putus, sebab lebah tak merajuk. Kita dah ambil tarah semua dia punya sarang, dia nak buat macam mana? Ini cara yang betul. Jadi documentation. Bila dah ada documentation, bila dah dapat stok madu, bawa ke Malaysia. Bila bawa ke Malaysia, saya pergi pula kilang. Bila kita pergi kilang, kita nak pastikan dia tak buat apa-apa pemprosesan pada madu tu. Ada supplier, manufacturer, dia tapis madu tersebut. Lepas tu lagi satu, dia dehydrate. Dehydrate tu maksudnya dia buang air sampai madu tu jadi, memang madu tu jadi premium lah, pekat. So benda tu dia
fermentation tak akan berlaku lah bila ada air. So tak ada lah letupan-letupan keluar gas tu dan sebagainya. Tapi benda tu bagi saya, bagaimana madu tu diturun dari pokok, begitulah madu tu tersebut sepatutnya sampai kepada kita macam itu. Jangan proses apa-apa. Sebab itulah ada kalanya stok dapat cair, ada kalanya stok dapat pekat sikit. Jadi orang tanya, dulu saya dapat cair, dapat macam cair okey, ini macam pekat, tambah gula ke? Bukan tambah gula, bergantung pada musim. Kalau musim hujan, cairlah sikit. Kalau musim pekat, pekatlah sikit. Kalau musim kemarau, tak ada hujan, pekatlah sikit. Jadi ikut mana? Ikut rezeki lah. Kadang-kadang madu dapat warna jernih, warna cerah. Kadang-kadang madu dapat warna gelap. Itulah keaslian. Dalam kitab Tibbun Nabawi, bukan Tibbun Nabawi, dalam kitab dalam Al-Quran surah An-Nahl ada sebut warna madu, madu ni mukhtalifun alwanuhu. Bukan dalam Al-Quran, dalam kitab. Mukhtalifun alwanuhu, maksudnya kepelbagaian warna. Warna tak boleh sekata. Warna madu ada jernih, putih jernih. Maksudnya madu tu dituai dari hutan-hutan batu. Madu akan jadi jernih, putih, warna pahit, air pahit tu. Ada warna madu kuning, cantik, kuning keemasan. Ada warna kuning oren. Ada warna perak, ada warna pekat, ada warna merah, ada warna hitam. Inilah natural. Jangan ingat kata warna hitam, ni letak gula merah lah ni. Come on lah. Itu bukan datang daripada orang yang ilmiah kalau cakap macam tu. Ini warna cerah, warna jernih macam air pahit. Ni letak gula pasir lah ni. Come on lah. Dia warna ni pelbagai. Ini kita kata sumber asli, sumber alam. Ini kata kena ilmu. Madu nak kaji pun kena ilmu. Jadi kalau ada documentation, maka lebih convincing. Jadi saya sangat convinced. Sebab tu saya boleh cerita detail berkaitan dengan madu tu. Memang kita kaji. Orang tak boleh nak tipu. Memang kita kaji. Documentation ada tak? Ada video. Kita ada. Ada uji kaji dalam makmal. Makmal mana? Makmal pula, dia bukan sekali uji saja. Setiap harvest test makmal. Baru kita nak tahu konsistensi dia. Lepas tu kita buat kajian organoleptik. Tahu tak organoleptik? Sensory. Organoleptik ni kita boleh sense deria kita, bau, rasa. Kita boleh tahu keaslian dia. Itu kita panggil organoleptics. Kalau bidang food technology, dia ada satu kajian kita panggil organoleptics. Kita nak buat yogurt pun dia ada organoleptics. Saya buat yogurt, kita masukkan durian Belanda. Kita tapai buah durian Belanda dulu, kita masukkan dalam yogurt. Nak tahu yogurt tu boleh makan atau tak, adakah kita buat kajian, tengok memang berkhasiat tapi makan tak sedap. Kita tak nak macam tu. So kita nak dia berkhasiat, pada masa sama dia sedap. So nak buat macam mana? Kena buat test kajian organoleptics. 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 Kaji bau dia, tekstur dia, orang suka atau tak. Kalau orang suka, barulah dia meet the demand, the quality standards of the product. Ini dah masuk bidang food. Jadi madu pun consider food, dan dia of course dia functional foods. Jadi berhati-hati nak pilih madu, kan? Jangan buat test kampung, itu semua tak valid. Kena tahu labeling, kena tahu documentation dia, kena tahu lab test dia. Kalau dapat benda ni, barulah convincing, barulah dipercayai madu tu adalah madu asli. Ini yang saya selalu pesan pada siapa yang beli madu, siapa yang pernah order madu daripada tim kami. Yang ni yang kita sarankan. Dan madu ni memang ada kajian daripada Universiti Malaysia Terengganu, UMT. Ada seorang Prof Dr. Iriani, Wan Iriani tak silap nama dia. Dia ada kaji madu ni,
Saya ada buat satu video, record buat satu video, saya post dalam page Konsultan Sihat. Ada video tu dia kata, yang saya buat record lah, saya kata madu boleh boleh menurunkan berat badan dan boleh mengatasi penyakit obesity. Ada seorang coach kurus ni, dia komen kat bawah, kalau nak ajar pun ajarlah benda yang betul. Madu memanglah walaupun walaupun glycemic index dia rendah, tapi kalori dia tinggi. Itu maksudnya coach tu tak pandai pun bidang diet. Dia tak faham. Dia masih bermain dengan kalori. Dia kata walaupun indeks glycemic dia rendah, tapi kalori dia tinggi. Saya tak bermain dengan kalori. Yang saya maksudkan, macam mana madu tu dia boleh turunkan berat badan dia? Ini kita bermain dengan bioactive compounds. Dia tak bermain dengan kalori. Nak turun berat badan bukan kalori. Tengok apa benda yang dimakan. Madu, walaupun kalori dia tinggi, tak ada masalah. Tapi disebabkan dia ada mengandungi bioactive compounds. Apa bioactive compound? Dia ada unsur-unsur antioksidan, phenolic compound pada dia. Dia ada gallic acid. Gallic acid ni antioksidan, sejenis antioksidan. Dia ada enzim dietase. Dia ada macam-macam bioactive compounds yang boleh menurunkan berat badan. Sebab itulah kajian daripada UMT, saya ambil kajian lokal saja. Universiti Malaysia Terengganu kata, kalau amalkan madu dengan syarat madu tu betul-betul asli, amalkan, memang boleh memberi kesan penurunan berat badan. Kerana madu kalau betul-betul asli, sifat dia boleh membakar lemak. Walaupun kita berada dalam keadaan yang rehat tanpa exercise, dia boleh bakar lemak. Sebab ada kandungan bioactive compounds tersebut. Ini perlu biochemistry punya expert punya dalam bidang biochemistry. Bukan saja tahu berkaitan dengan kalori lah, diet. Ini tak nak, ini basic. Kita nak tahu bioactive compounds. Tapi saya tak reply benda tu kan, sebab saya tahu dia bukan ahli untuk cakap berkaitan benda ni. Memang ada kajian. Saya tulis benda tu dalam topik yang kedua, yang ke-20, teknik ke-20 makan untuk kurus. Tajuk dia madu bermadu, saya ada tulis. Macam mana kita nak jadikan madu ini sebagai untuk rawatan kita. Bagaimana kita nak cara pengambilan madu untuk turunkan berat badan. Kita amalkan madu, takkan dapat diabetes. Walaupun dia meningkatkan gula dalam darah, tapi disebabkan dia glycemic index dia rendah. Glycemic index rendah, maksudnya bila kita makan madu tu, dia gula takkan dilepaskan secara mendadak. Dia berperingkat-peringkat. Jadi ada masa kita boleh adjust. Jadi disebabkan walaupun dia ada gula, fructose, glucose, itu natural, tapi kita nak bioactive compounds. Kita nak benda tu supaya bantu kita untuk turunkan berat badan dengan baik. Okey, itu saja. Madu boleh campur dengan air panas tak? Takut ganggu khasiatnya. Okey, dia macam ni. Madu kalau campur dengan air panas, enzim dia dah rosak, vitamin C pun dah rosak. Jadi saya tak sarankan jangan campur dengan air panas. Boleh nak campur madu tapi dalam air suam. Air suam berapa? 40 darjah Celsius ke bawah. Jadi tak berapa suam. Sebab enzim akan rosak bila suhu 40 lebih. Vitamin C pun akan rosak kalau suhu terlalu panas. Itu madu. First time dapat info ni. Yes. Anda kena sentiasa dengar topik by topik. Sebab saya tak boleh nak cerita semua benda. Sebab itulah ilmu ada, tapi saya tak tahu nak bagi mana satu. Jadi anda kena bagi banyak soalan kat saya, baru saya boleh keluarkan ilmu tu. Kebetulan saya dapat soalan ilmu berkaitan madu, saya pun cerita berkaitan dengan madu. Naim Evros, saya dah jawab. Macam mana nak order madu? Okey, boleh PM tim kami. Dekat caption live ni ada link. Anda boleh PM tim konsultan sihat, sama ada Afif ataupun Ihsan. Anda boleh tanya diorang.
Saya tak urus jualan-jualan ni, saya tak urus. Dia orang yang uruskan. Sebab saya tak sempat. Boleh tanya dia orang macam mana. Latok Rosna. Yes, latok. Latok tu anggur laut saya dah repeat order madu kuat Kuala memang terbaik. Zanita Abu Bakar, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, kalau anda tak faham, contohnya berkaitan madu apa ni, direct tanya tim kami, saya akan tolong jawab. Walaupun saya tak boleh nak jawab direct sebab saya terlalu, bila banyak soalan saya akan jadi pening. Biar tim saya akan, tapi dia akan bagi saya satu, saya akan jawab satu-satu. Siapa lagi? Okey, itu saja. Terima kasih sudi mendengar. Harap info ni sebarkan pada orang lain. Kalau anda ada soalan, pertanyaan berkaitan dengan pemakanan, nutrisi yang anda nak kepastian, anda boleh send soalan tu pada tim saya. Tim saya akan pass pada saya akan jawab secara live untuk anda. Alright. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa ni? Lagi satu soalan. Muhammad Adli. Madu yang tiba-tiba jadi bentuk kristal kat mendapan bawahnya tu kenapa? Adakah dia gula? Dalam madu memang ada gula. Sifat gula, dia akan crystallize kalau suhu dia rendah. Bila suhu dia agak rendah, dia akan terhablur secara semula jadi. Bahasa Melayu terhablur. Dalam English kita panggil crystallization process akan terbentuk. Memang dia akan nampak macam gula mendapan. Itu adalah normal. Normal kalau madu tu asli satu hal, lepas tu kita tak proses apa-apa dan kita tak buang air ada dalam dia. Itu sifat dia lah. Tapi kalau betul-betul memang dia letak gula pun boleh jadi hablur juga. Sebab tu saya nak kena tahu juga sumber madu tu daripada mana. Biasanya kalau kita nak test, kita nak detect dia letak gula atau tak, kita tak test hablur dia tu. Kita tak test hablur. Kita test kandungan HMF. Anda boleh Google apa HMF. HMF, hydroxyl methyl fulfuryl. Apa HMF? Lebih kurang kandungan HMF. HMF tu maksudnya kita boleh tahu kandungan gula yang dicampur tu telah creamalize atau tak. Bila kita nak campur gula dalam madu, kita tak kacau macam tu je. Kita panaskan dia. Madu, katakan kita nak tambah gula. Ambil madu. Bila kita campur gula pasir, kita kena mesti panaskan madu tu. Baru gula tu hancur. So kita kacau. Jadi bila gula tu dah hancur, bila dipanaskan, didihkan, gula tu akan jadi creamalize. Dia akan jadi creamalize. Creamalize apa? Creamalize lah. Creamalize. Dia akan jadi creamer. Rasa creamer. Disebabkan gula tu dah dihanguskan, dah dipanaskan. Jadi kita nak test creamer tu, pada madu tu, kita test, uji kaji dia adalah HMF. Kalau HMF tinggi, kita dah tahu dah, dia dah campur gula. Tak boleh tipu. Tapi kalau dia sekadar kita tengok madu tu tiba-tiba dia dah ada biji-biji macam gula, ada mendapai gula, itu belum tentu dia tak asli lagi. Belum tentu lagi. Sebab asli pun akan jadi macam tu kalau disimpan lama dan simpan pada suhu yang sejuk. Kalau letak di air, memang akan jadi crystallization. Kristal akan jadi kristal, hablur gula-gula mendap. Itu belum tentu dia tak asli lagi. Dia boleh jadi asli. Sebab asli pun boleh jadi macam tu. Tapi yang lebih tepat, kita buat ujian makmal, kita test HMF. Orang tak boleh nak tipu kandungan HMF. Bila HMF dia tinggi saja, lebih daripada 10 atau 8, 10, kita dah tahu dah ni dah campur gula. Orang tak boleh tipu. Sebab kandungan creamer kita dah boleh dapat test. Ada uji kaji dia. So madu lebah bela tak elok lah makannya doktor. Bukan tak elok. Lebah bela, ialah kita bela lebah. Bila kita bela lebah tu, kita mestilah beri makan. Kita bela kucing, adakah kucing makan sendiri? Tak, kita bagi dia makan. Bila kita bela lebah, nak dapat madu dia, of course kita bagi lebah tu makan. Bila kita bagi lebah tu makan, macam mana kita nak bagi dia makan? Adakah kita nak suap? Tak. Kita tanamlah pokok bunga kat sekeliling tu, jadikan dia taman bunga. Jadi lebah ni
Dia ambil lah bunga-bunga kat situ. Jadi lebah, bila kita tanam bunga sendiri untuk lebah tu, sebab kita bela ternak lebah tu, maka bunga-bunga yang ada kat situ khasiat bunga biasalah, sebab dia bukan bunga liar. Kualiti madu tu kita nak dapat daripada bunga liar. Macam mana kita nak dapat bunga liar? Kita pun tak tahu. Biar lebah tu yang cari. Dia tahulah macam mana nak cari. Biasanya lebah liar je dapat cari sendiri. Kita bela kucing yang bela kat rumah, domestic cats, tak sama dengan kucing liar, kucing hutan. Kucing hutan ni boleh panjat pokok. Dan dia tahu macam mana nak cari makanan. Dan of course makanan yang dicari yang berkualiti. Dan of course lah dia punya otot kuat, garang dia lebih kucing hutan berbanding kucing bela. Kita kena bagi makan. Ayam kampung, ayam hutan kaki hitam dengan ayam kampung bela, khasiat dia tak sama. Jadi lebah bela dengan lebah liar, khasiat dia tak sama. Dan of course khasiat dia lebih pada lebah bela. Lebah liar. Bukan kata lebah bela ni tak bagus, khasiat dia kurang. Dia bukan soal bagus tak bagus, khasiat kurang. Saya nak cerita ni bukan kata madu tuana lebih baik pada madu kelulut, lebih baik pada manuka, lebih baik pada madu Yaman. Tak. Khasiat dia berbeza. Jadi anda nak dapat mana? Mana saya tahu apa keperluan anda. Masing-masing ada khasiat. Tapi biasanya kalau dekat Thailand, dia nak cepat, dia bagi sugar feeding, bancuh air gula, letak kat sarang, madu tu akan makanlah air gula tu. Jadi dapatlah madu. Jadi madu datang daripada proses pemakanan air gula tersebut, sugar feeding. Jadi khasiat dia lebih kepada sukros sajalah. Dia bukan datang daripada khasiat bunga liar. Kita nak bunga liar tu sebenarnya. Sebab itulah kita minta tolong madu. Kita minta tolong lebah. Lebah ni dia dapat identify. Jadi kalau makan madu lebah bela, khasiat perubatan dia yang dikatakan functional food dia kurang lah. Therapeutic value dia kurang. So kita tak dapat berubat dengan dia. Sekadar suplemen biasa boleh lah. Tapi kalau untuk berubat, nak kata betul-betul kita dapat manfaat medicinal food pada madu tu, of course lah madu tualang. Lebah dia lebah Apis dorsata, APIS, Apis dorsata, DORSATA. Google ni, anda tengok lebah dia macam mana. Sengat pak, mati. Bukan mati, kawan saya pernah sengat, bibir dia tebal macam ni. Cepat-cepat pergi hospital, ambil antivenom, kena inject. Tidak boleh mati, rosak habis organ ada ni. Sebab venom terlalu tinggi, so kena ambil injection antivenom. Okey, terima kasih kerana memberi soalan dan saya dah jawab. Okey, kita jumpa di lain masa insya-Allah, esok hari apa kalau saya sempat lah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.